Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita PMT. Dalam dunia ilmu, perbezaan pandangan itu perkara yang diraikan. Dalam sesuatu masalah yang sama, ada pandangan yang mengatakan perkara itu harus dan ada juga yang menghukumnya haram. Ulama yang berpandangan sesuatu perkara itu haram, tidak boleh kita katakan ekstrim. Ustaz Wadi Anwar dalam ceramah beliau, ada mengatakan, antaranya tuan-tuan, sesiapa yang menyebut usolli, semayang. Ni fatwa Imam Ibn Taymiyah. Siapa yang sebut usolli, sebut di mulut dia, lafaz niat. Solli sekian-sekian, yuqtal. Maka dia dibunuh. Oh, kita tengok, betul ke Ustaz? Ada sampai hari ni. Fatwa-fatwa yang siapa buat sekian, dibunuh. Siapa buat sekian, murtad. Siapa buat sekian, haram, bid'ah, murtad, bunuh. Haram, bid'ah, murtad, bunuh. Diulang. Melalui video ini, dapat kami fahami daripada perkataan Ustaz Wadi, seolah-olah Ibn Taymiyah menghukum bunuh bagi sesiapa yang menyebut usolli sebelum mendirikan solat. Hakikatnya, apabila kita lihat teks asal daripada kitab Ibn Taymiyah bukanlah mutlak dihukum bunuh. Dari Rozaimi ada menjawab ringkas dalam video di bawah. Fatwa ni, sebahagian daripada pelajar-pelajar Malaysia di Al-Azhar telah guna dan letak di Facebook. Dia kata, ini Ibn Taymiyah, bukti pengganas. Lafaz niat kuat pun boleh bunuh. Saya kata tunggu kejap. Kita bila baca jawapan, tak baca soalan, ni masalah. Bacalah soalan dulu. Soalan yang ditanya pada Ibn Taymiyah apa dia? Soalan yang ditanya Ibn Taymiyah, orang duduk solat dalam masjid jemaah, dia baca lafaz niat dengan kuat macam imam baca Fatihah, sehingga mengganggu saf. Soalan dia panjang. Soalan dia mengganggu orang sekeliling sehingga orang jadi tak khusyuk, orang terganggu. Bila ditegur, dia kata, "Tak, ni wajib." Yang ni wajib, dan dia kata agama berdasarkan hawa nafsu aku, bukan berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Apa kita nak hukum pada orang macam ni? Tuan, baca Quran. Kita baca Quran kuat-kuat dalam masjid sampai orang tak boleh nak solat. Apa hukum? Dilarang kan? Berdasarkan hadis Abu Daud. Itu baca Quran. Yang ni lafaz niat. Tapi Ibn Taymiyah mengaku, dia kata, lafaz niat semata. Maksud melafazkan dalam suara yang rendah. Yang ni ulama beza pendapat, pilihan dia tidak ada lafaz niat dalam solat. Tapi menjaharkan, maksud baca kuat, sehingga orang lain terganggu. Yang ni masalah. Dan Ibn Taymiyah tak fatwa bunuh terus. Dia kata hendaklah diajar dia berkenaan dengan syariat. Bagi tahu dia syariat ni mesti berdasarkan kepada Quran Sunnah, bukan berdasarkan pada hawa nafsu kau. Bila mana dia asar, bila mana dia bertegah, kata agama ni ikut suka aku lah. Siapa yang kata agama berdasarkan kepada ikut suka dia, berdasarkan kepada nafsu dia, memang kafir lah. Memang kafir. Hukuman kafir pada zaman dulu bunuh. Siasatan. Bunuh kerana politik pada zaman tu. Kita boleh bincang lagi lah hukuman murtad tu kan. Jadi kita kena faham soalan yang ditanya dan kita kena faham subjek fatwa tu Ibn Taymiyah tengah bercakap pasal apa. Dalam mazhab Syafi'i juga, ada kes tertentu ada hukuman bunuh jika tidak mahu bertaubat. Kita tidak boleh katakan mazhab Syafi'i sebagai ekstrim. Apabila ulama mengatakan hukum bunuh, hukuman itu dilakukan oleh pemerintah, bukan dengan tangan orang awam. Ada pihak yang mengatakan itu adalah video lama dari Ustaz Wadi. Mengapa disebarkan lagi, kata mereka? Kami jawab dengan dua jawapan atau persoalan. Pertama, adakah Ustaz Wadi telah membuat permohonan maaf dan menarik balik terhadap kata-kata beliau? Jika tidak, maka masih relevan untuk memperbetulkannya. Ustaz Salman Ali telah buat video khas berdurasi lebih sejam menjawab Ustaz Wadi dalam isu ini. Namun tim Ustaz Wadi meminta agar video itu diturunkan. Kedua, ada peminat Ustaz Wadi mengatakan ini video lama. Kami katakan, Ibn Taymiyah juga telah hidup ratusan tahun yang lalu pada kurun ke-7. Mengapa Ustaz Wadi nukil fatwa orang yang telah ratusan tahun meninggal dalam keadaan tidak menukilkan secara penuh pula fatwa tersebut? Jika hendak katakan ekstrim, dalam mana-mana mazhab ada hukum yang akan nampak ekstrim jika ia disalahfahami. Kita berharap Ustaz Wadi Anwar dapat berlaku jujur dengan membaca teks penuh Ibn Taymiyah dalam isu tersebut.
Moga tim Ustaz Wadi tidak mudah meminta untuk diturunkan video atau dipadamkan video orang yang mengkritik Ustaz Wadi Anwar. Janganlah kita mempunyai sikap boleh mengkritik, namun apabila dijawab semula, diminta untuk delete video semula.